Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, Alhamdulillah, sambungan siri video saya yang merupakan penjelasan ke atas buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Kita sekarang ini dalam zikir yang kelima, iaitu membaca Ayatul Kursi. Jika dalam video sebelum ini saya telah membacakan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan, kebesaran, keagungan Ayatul Kursi, maka dalam video ini pula saya akan memberikan penjelasan, huraian ataupun tafsiran ringkas tentang Ayatul Kursi ini rangkap demi rangkap, supaya apabila kita membacanya, kita dapat baca dengan kefahaman, kita dapat baca dengan penghayatan, supaya dengan itu kita dapat mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Sebab sebagaimana saya ada jelaskan sebelum ni, apabila kita berzikir, baik zikir selepas solat fardu mahupun mana-mana zikir yang lain, yang sebaik-baiknya ialah kita menghayati, memahami zikir tersebut. Kita tak mahu sekadar sebut saja, asalkan habis, lepas tu sudah bagus kan. Sebab burung kakak tua pun boleh sebut tapi dia tak faham. Jadi kita nak sebut dengan kefahaman dan juga penghayatan. Dan kena pula Ayatul Kursi ini, sebagaimana kita telah baca hadis-hadisnya, ia adalah pencegah. Ia adalah pencegah daripada gangguan jin, daripada gangguan syaitan. Bila kita baca pada waktu malam, Allah akan memelihara kita sepanjang malam daripada gangguan syaitan. Dan jika kita baca pada bila-bila masa pun, ia akan menghalang kita, mencegah kita daripada gangguan jin dan syaitan. Sebab itulah apabila seseorang itu disihir ataupun dirasuk ataupun menjangkakan, merasakan dirinya disihir ke dirasuk ke, maka ayat yang dibaca ialah, salah satu ayat yang dibaca ialah Ayatul Kursi. Tak payah panggil orang lain baca, sendiri boleh baca. Yang penting baca dengan kefahaman dan penghayatan, dan itulah kemujaraban ataupun the power di sebalik Ayatul Kursi ini, ya. Okey, baik. Ayuh kita mulakan. Kita hurai rangkap demi rangkap, ya. Allah SWT memulakan Ayatul Kursi ini rangkap pertama dengan Allahu la ilaha illa huwa. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kalau kita renung Ayatul Kursi ini, ia duduk dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni surah yang diturunkan di Madinah. Lazimnya ayat-ayat yang memberi penekanan tentang tauhid letaknya ataupun lazimnya diturunkan di Mekah, kerana di Mekah tu selama 13 tahun Rasulullah SAW memberi fokus kepada mentauhidkan Allah dan menjauhkan semua bentuk syirik. Bila di Madinah, seperti surah Al-Baqarah ni, sudah ada tentang solat, sudah ada tentang puasa, sudah ada tentang zakat dan sebagainya, kan. Jadi bila masuk ke ayat nombor 255 ni, okey, masuk balik tentang tauhid, diulang balik bagi orang yang sudah tahu, yang sudah masuk Islam daripada zaman awal lagi, zaman Mekah, ia menjadi ulang kaji kepada mereka. Bagi yang baru masuk Islam di zaman Madinah, ia menjadi satu penegasan bagi mereka bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan inilah fundamental, inilah asas yang paling penting dalam syariat Islam. Sayang sekali, ya, sekarang ini di kalangan umat Islam ada yang entah macam mana salah fahamnya. Mereka berkata geng Salafi ni tak ada kerja lain, asyik bincang tauhid syirik saja. Padahal tauhid itulah perkara yang paling penting, asas yang paling penting dalam Islam, asas yang paling penting, ya. Dan bila kita bicara tentang tauhid, kita juga kena bicara tentang perkara-perkara yang merosakkan tauhid. Kita juga kena bicara perkara-perkara yang mengakibatkan syirik. Bila kita membicarakannya, bila kita menyampaikannya, bukanlah bererti kita nak mensyirikkan umat Islam, tetapi supaya umat Islam sedar itulah perkara-perkara yang merosakkan tauhid, itulah perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik, supaya mereka menjauhinya. Sama juga macam sekarang ni bulan Rejab, tak lama lagi masuk Ramadan. Kita belajar tentang puasa Ramadan, syarat-syarat sah puasa Ramadan, dan kita juga belajar perkara-perkara yang membatalkan puasa Ramadan tersebut. Bila ada ustazah yang mengajar kita perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita tak adalah tuduh dia, ustaz ni tak ada kerja lain, asyik nak batalkan puasa orang saja. Tak, kan?
Jadi sama juga bila disampaikan perkara-perkara yang merosakkan tauhid, perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik, bukanlah kita nak mensyirikkan umat Islam, tetapi supaya umat Islam tahu apakah perkara-perkara yang boleh merosakkan kalimah tauhid tersebut. Dan tentang perkara ini, silibus di Malaysia pada pengamatan saya sangat tidak memberi perhatian. Bila kita belajar wuduk, kita belajar perkara-perkara membatalkan wuduk. Kita belajar solat, kita juga belajar perkara-perkara membatalkan solat. Kita belajar tentang puasa, kita belajar perkara-perkara membatalkan puasa. Jemaah yang nak pergi buat umrah haji, mereka juga belajar perkara-perkara yang boleh yang melanggar pantang larang ihram dan sebagainya. Tetapi tentang tauhid, perkara yang fundamental, yang paling penting dalam Islam, tidak pula diajar, tidak pula diberikan perhatian tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid tersebut. Okey, jadi rangkap pertama ni bagi ayat yang paling agung. Okey, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, rangkap pertama Allah memberi penegasan, pengulangan, ulang kaji tentang tauhid. Allahu la ilaha illa huwa. Sedikit pembetulan, kalau dalam buku saya tu terjemahannya Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Sebenarnya ada perkataan tertinggal ya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Seterusnya Allah menyebut dua namanya yang dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai daripada nama-nama Allah yang paling agung, iaitu apa? Al-Hayyul Al-Qayyum. Al-Hayyul Al-Qayyum. Al-Hayyu bererti yang hidup sempurna, yang hidup kekal. Tak boleh nak dibanding dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kita ni Allah yang hidupkan kita. Dan kehidupan kita ni kita perlukan makan, minum, oksigen, tidur, boleh sakit dan macam-macam keperluan lain untuk kita hidupkan. Kita mulakan kehidupan daripada keadaan seorang baby, seorang bayi yang sangat memerlukan kepada ibu, kemudiannya dewasa, kemudiannya sudah tua, renta, nyanyuk macam-macam, dan kemudiannya Allah mengambil nyawa kita. Berbeza dengan Allah yang maha hidup, hidup dengan sempurna, hidup dengan kekal. Kemudiannya nama Allah kedua di sini ialah Al-Qayyum. Al-Qayyum yang berarti terus-menerus menguruskan makhluknya, terus-menerusnya. Para ulama menyebut Al-Hayyu ini ialah sifat Allah yang berkaitan dengan zatnya, yang ini zat Allah, dan Al-Qayyum ini pula sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatannya, ya. Dan dua-dua sifat ini sebagaimana yang saya sebut adalah dua nama Allah yang agung. Baik, seterusnya Allah sebut dalam rangkap kedua, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tidak dipengaruhi sifat mengantuk, mahu pun tidur. Berarti sifat Allah SWT yang Al-Hayyul Al-Qayyum ini tak ada langsung dipengaruhi oleh apa-apa sifat kekurangan, termasuklah yang paling ringan, paling minimum, seperti mengantuk, mahu pun tidur. Kalau dibandingkan dengan kita manusia yang sehat macam mana pun, dia akan mengantuk dan tidur. Manusia, kalau nak kata sakit, mungkin jarang-jarang. Kalau nak kata lain-lain kekurangan, mungkin jarang-jarang. Tetapi manusia yang sehat macam mana pun, aktif macam mana pun, dia akan mengantuk, dia akan tidur. Jadi ini yang paling ringan sekali. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah daripada sebarang kekurangan, termasuklah yang paling kurang, seperti mengantuk dan tidur. Jika mengantuk dan tidur pun Allah tidak memiliki sifat sedemikian, apatah lagi kekurangan-kekurangan yang lain. Maha suci Allah daripada semua itu. Jadi itulah hikmahnya disebut di sini, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Kita ke rangkap yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah, baginya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Paling kurang ada dua iktibar, dua pelajaran yang kita dapat ambil daripada rangkap ini. Pertama, semua di langit, bumi, semua di alam ini, semua di universe ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita lupa perkara ni. Kita kata ini handphone saya, kita kata ini laptop saya, kita kata ini rumah saya, padahal bank punya. Ini kereta saya, padahal bank punya juga. Dan nak sebut bank punya pun tak juga, sebab yang hakikatnya ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa, yes, bahawa
kita sebenarnya diamanahkan oleh Allah SWT untuk menjaga benda tersebut. Ia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sedar bahawa semua ini adalah kepunyaan Allah SWT, kita akan sedar betapa besar, betapa agung, betapa hebatnya Allah, dan betapa kerdilnya, betapa fakirnya, betapa tiada tandingannya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca ni, kita akan rasa begitu kecil yang tiada tandingannya, begitu fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu agung, yang begitu besar, yang memiliki semua, bukan sekadar benda-benda kecil ni ya, semua yang ada di alam ini, semua yang ada di universe ini. Itu iktibar pertama. Iktibar yang kedua, bila kita dah tahu semua ini adalah milik Allah SWT, semua ini adalah kepunyaan Allah SWT, bila kita inginkan sesuatu, mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah terus, mintalah direct, mintalah secara langsung. Mungkin beberapa perkara itu selari dengan susunan Allah di alam ini, sunnatullah, kita kena minta tolong sesama manusia. Katakan nak angkat meja berat, kita panggil kawan, sama-sama tolong angkat kan. Dan walaupun kita minta, harapan kita tetap kepada Allah SWT, bahawa Allah akan memberi izin, memberi kerajinan kepada kawan kita itu untuk tolong angkat. Sebab tu kadang-kadang kita minta tolong, orang tu tak nak tolong, ataupun dia tolong tapi tak berjaya sebab Allah tidak izinkan. Kadang-kadang kita tak minta tolong, orang tu dia pandang kita, dia sendiri dah bagi tolong, sebab Allah yang mahu dia menolong kita. Okey, jadi harapan kita tetap kepada Allah SWT, meskipun dalam beberapa perkara itu kita minta tolong daripada sesama manusia. Dan bila minta tolong sesama manusia itu, kita minta apa yang manusia itu boleh tolong, dan manusia itu pula yang masih hidup, yang mana kita dapat berkomunikasi dengan dia, dan dia pula apa yang kita minta itu sesuatu yang dia dapat buat. Kalau nak angkat kereta, panggil kawan angkat kereta, tak boleh kan, sebab tu kan. Ini penting sebab ada orang yang minta daripada makhluk yang sudah meninggal dunia, padahal mintalah daripada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang nak minta daripada makhluk tu buat apa? Dahlah makhluk tu mereka sendiri yang angkat darjat. Kononnya wali Allah, kononnya tok syekh, kononnya kekasih Allah, kemudian mereka meminta daripadanya. Bila ditegur, mereka kata, oh itu secara kiasan saja, hakikatnya Allah yang tolong. Kalau begitu, mintalah daripada Allah. Kenapa pula minta daripada orang yang dalam kubur, yang orang itu pun di alam barzahnya sentiasa mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi perkara itu saya telah jelaskan dalam video-video saya yang lain tentang tawasul dan juga istighasah. Maka lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dua perkara ya, tentang betapa hebatnya semua ini milik Allah, dan kita ni sangatlah fakir, sangat berharap kepada Allah SWT. Dan bila dah fakir tu, apa-apa kita nak, maka mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentang meminta ni, tentang berdoa ini, ia adalah satu amalan yang sangat mulia, kerana bila kita berdoa, berarti kita mengakui kefakiran kita, bahawa kita ni sangat berhajat kepada Allah, sangat memerlukan kepada Allah. Sebab itu doa itu sendiri satu ibadah, doa itu sendiri adalah satu yang sangat mulia. Orang yang banyak berdoa ni di sisi Allah SWT sebenarnya orang yang mulia, bukannya orang yang lemah ke apa ke, tetapi dia mengakui kelemahannya. Dan berdoa ini tak perlu dibataskan kepada selepas solat fardu sahaja. Sebagai orang selepas solat fardu saja dia berdoa, lepas tu dia tak doa langsung sampai masuklah waktu asar. Lepas tu dia berdoa, dia tak doa langsung sampailah waktu maghrib. Kalau muslimat pula, jika masa dia uzur, dia datangi haid, tak berdoa langsung. Kalau 10 hari lah tak berdoa langsung. Jangan begitu ya. Kita boleh saja berdoa bila memandu, bila tu, kecuali dalam tandas tu tak payahlah. Tapi kalau terpaksa juga, ada perkara yang teringat bila tengah mandi tu, nak juga berdoa, doa dalam hati tanpa menyebut secara mulut ya. Sebab kadang-kadang tengah mandi tu dah dapat ilham macam-macam, dan kita ingin berdoa kepada Allah agar apa yang kita dapat ilham ke idea tu berjaya dilaksanakan kan. Tapi ini terpencil lah, seboleh-bolehnya tak payahlah dalam tandas. Okay, alright, kita ke seterusnya, rangkap seterusnya. Man zalazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tiada yang dapat memberi syafaat
di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Kita baru saja sebut tentang apa-apa yang kita nak minta daripada Allah SWT, dan saya sebut minta direct, minta terus, minta secara langsung. Syafaat ni mudah cerita adanya orang tengah. Okay? Dan kadang-kadang kita ni berharapkan kepada orang tengah, tetapi Allah nak cerita orang tengah tu pun tak boleh nak membantu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita umat Muhammad, insya-Allah di hari akhirat kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu secara umum. Tetapi for the individual tu nak dapat syafaat ke tidak, ia tetap bergantung kepada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebahagian orang bila mereka madad ya Rasulullah, bila mereka menyanyi dalam qasidah apa, dia minta tolong pada Rasulullah, madad ya Rasulullah apa, bila kita tegur mereka kata tak, kami sebenarnya minta syafaat Rasulullah. Tak, kalau syafaat pun kau tak minta daripada Rasulullah, sebab syafaat itu tetap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kalau nak pun mintalah direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini, rangkap ini sangat rapat berkaitan dengan rangkap sebelumnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Jadi macam saya kata, selalulah, sentiasalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun perkara yang kecil-kecil, meskipun perkara yang remeh-remeh kan. Macam saya nak buat video ni pun, saya berdoa kepada Allah agar video ini berjaya saya buat, saya dapat cakap secara fasih, lancar, dan yang paling penting saya dapat menyampaikan apa yang benar, apa yang betul tentang tafsiran ayatul kursi kan. Jadi semua ni pun kita berdoa kepada Allah. Yang ini sebagai contoh lah. Okay? Dan bila dalam rangka berdoa ni, berdoa direct, tak payah minta daripada orang tengah ke apa ke, sebab tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Rangkap seterusnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang ini Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sebab ilmu Allah ini maha meliputi apa yang itu the future and what is behind us. Sebab bila future, depan, belakang ni, ia lazimnya berkaitan dengan masa. Dan Allah SWT tidaklah tertakluk dengan masa. Bahkan masa itu sendiri adalah makhluk Allah SWT. Jadi no problem at all for Allah to know what is going to happen and what has happened. Alright. Jadi ini sekali lagi menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sudut lain juga, Allah SWT mengetahui tentang apa yang akan berlaku pada kita di hari akhirat kelak. Hari akhirat, apa yang di hadapan kita, bagaimana keadaan kita di padang mahsyar, di titian sirat, di syurga ke neraka, berdasarkan apa yang kita telah lakukan sebelum ini ketika di dunia. Allah tahu semua amal baik kita, amal tak baik kita, okay? Keikhlasan kita, bisikan hati kita, kita buat itu kerana apa ke, semuanya Allah mengetahuinya. Jadi sekali lagi ayat ini menerangkan tentang kehebatan, kebesaran Allah SWT yang mengetahui depan dan belakang. Bukan depan belakang secara zahir saja, but what is going to happen, apa yang akan berlaku baik ketika kehidupan dunia ni mahupun ketika di akhirat. Dan Allah mengetahui apa yang telah kita lakukan selama ini sebelum tu ya. Kita mungkin dah lupa dah. Kita dah lupa entah siapa kita pergi makan hamun, kita dah lupa. Kita dah lupa apakah amalan yang kita buat kerana riak, apa tu kita lupa. Tapi Allah SWT mengetahui tentangnya. Rangkap seterusnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi ilmu Allah ini sangat luas. Kita hanya dapat sedikit saja, sangat-sangat sedikit, dan itu pun apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan rangkap ini, sekali lagi, termasuk perkara yang kita berdoa kepada Allah SWT ialah meminta ilmu pengetahuan, termasuklah juga ilmu agama. Salah satu doa yang lazim saya baca yang sendiri Allah SWT ajar dalam Al-Quran ialah pendek saja, Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku,
tambahlah bagiku ilmu. Sila rujuk surah Toha, surah nombor 20 ayat 114. Ni doa yang Allah ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek saja, Rabbi zidni ilman. Okey, jadi kita memang berusaha. Jangan pula berdoa saja tapi lepas tu tak berusaha. Lepas tu syaitan datang membisikkan macam-macam. Mulalah ada teori, ada zikir macam ni lah, ada selawat macam ni lah. Kita tetap berusaha menuntut ilmu apa semua, tapi yang penting kita tetap berdoa kepada Allah SWT agar dikurniakan kepada kita ilmu, kefahaman dia. Sebab tidak yang kita ni dapat meliputi apa-apa daripada ilmu Allah, melainkan apa yang dikendaki olehnya. Termasuklah kalau kadang-kadang kita Katakanlah ada yang menonton video saya, ada juga yang bagi feedback tak faham sebab heavy sangat, sebab ilmiah sangat. Katanya lah, okay, bukan puji sendiri, katanya jawapan saya, berdoalah kepada Allah agar diberikan kefahaman. Kerana sepatutnya cara begitulah kita belajar agama. Kalau kita nak komedi, tengoklah stand up komedi. Tapi nak belajar agama, belajarlah. Kalau sekali-sekala selit-selit sikit jenaka ke apa untuk memenarikkan penyampaian ilmu tu tak mengapa. Tapi jika 70-80% daripada ilmu tu sekadar cerita-cerita lawak-lawak sahaja, padahal ilmunya entah ke mana, okey. Jadi sentiasalah berdoa kepada Allah, diberikan ilmu, diberikan kefahaman, ya, sebab Allah SWT yang akan memberikan ilmu itu kepada kita. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki olehnya. Rangka seterusnya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Para ahli tafsir berbeza pandangan tentang apakah yang dimaksudkan dengan kursi ini. Dan pendapat yang pada kajian saya paling kuat ialah keterangan daripada sahabat Nabi SAW, yang ini Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa kursi itu adalah tempat letaknya kaki, tempat letak kaki yang berada di hadapan arash. Kalau kita dapat tengok singgasana, kan, di depan singgasana tu selalunya ada footrest atau footstool, tempat letaknya kaki. Dan inilah riwayatnya. Okey, sebelum tu darjatnya sahih ke tidak? Baik, riwayat ini jika ia disandarkan kepada Nabi SAW, maknanya kita kata marfu, maka ia adalah dhaif. Tetapi jika ianya disandarkan kepada Abdullah ibnu Abbas, yang kita sebut sebagai mauquf, maka ia adalah sahih. Ia diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah dengan sanad yang dinilai hasan, oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, dan Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya, ya. Jadi para ahli hadis menilainya paling-paling rendah darjatnya adalah hasan. Ada yang kata sahih, ada yang kata hasan. Baik, sekarang ini adalah kata-kata sahabat. Macam mana ni? Okey. Sahabat Nabi SAW seperti Abdullah ibnu Abbas mahupun sesiapa lain, mereka tidak akan berkata-kata tentang agama, apatah lagi untuk mengatakan kursi itu ialah tempat letak kaki di hadapan arash, melainkan mereka mendengarnya daripada Rasulullah SAW. Mereka tak akan berani buat-buat benda sendiri, apatah lagi untuk menafsirkan kursi itu sebagai tempat letak kaki. Okey, sekarang ni jangan fikir lebih-lebih pula. Jangan fikir lebih-lebih. Tujuan Allah SWT menerangkan tentang perkara ini ialah untuk menerangkan kalau kursi itu saja, footrest, footstool itu saja, luasnya meliputi langit dan bumi, maka bagaimanalah pula arasnya? Sudah tentulah tiada tandingannya. Okey, saya ulangi, ya. Kalau tempat letak kaki itu saja dah seluas, sebesar ataupun meliputi langit dan bumi, bagaimana pula arash Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini untuk menggambarkan betapa agungnya, betapa hebatnya arash Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk kita menggambarkan, oh ada kursi ya, oh lepas tu letak kaki ya, oh ini game mujassimah lah ni, ni game musyabihah lah ni. Dia mula duk fikir ada kaki kat situ, padahal tempat letak kaki. Tak pula kata Allah tak kaki, kan? Tempat letak kaki yang lazimnya berada di hadapan singgasana,
Ya, itu tu yang dimasukkan. Tak adalah pula cerita lebih-lebih tu. Jadi jangan fikir lebih-lebih pula. Macam saya kata, tujuan Allah SWT menerangkan perkara ini ialah kalau kursinya pun meliputi langit dan bumi, bagaimanalah pula arasnya tiada, kita tak dapat nak bayangkan betapa besarnya arasnya itu, ya. Rangkap seterusnya, wala ya'uduhu hifzuhuma. Yang ini tidaklah Allah, dan Allah tidak rasa berat memelihara keduanya. Yang ini apa? Langit dan bumi. Okay, Allah menguruskan, menjaga kedua-duanya. Bukan sekadar dari sudut besar, bukan sekadar planet berjalan orbit ke apa. Daripada sebesar-besar itu kepada yang sekecil-kecilnya lah Allah memelihara dan menguruskannya. Tak ada rasa berat langsung pun, tak ada rasa sukar langsung pun. Sebab bila kita kata memelihara ataupun menjaga, Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Kan kalau kita tengok Pak Gad, lazimnya kan yang kerja jaga, selalunya boring, waktu dah mula tertidur apa kan. Jadi bagi Allah, sekali lagi, tidak ada kesamaan Maha suci Allah dengan sebarang kesamaan dengan makhluknya. Tetapi bagi Allah untuk menjaga seluruh langit dan bumi ini, dan daripada sebesar-besarnya seperti matahari dan planet, kepadalah yang sekecil-kecilnya yang berlaku kepada makhluk-makhluknya di bumi ini, semuanya no problem for Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkap terakhir, wahuwal Aliyul Azim. Dan kerana itulah Allah ni maha tinggi lagi maha besar, ataupun azim ni maha agung. Ya, jadi inilah yang saya masukkan. Bila kita baca dengan penghayatan, kita akan dapat merasakan betapa hebatnya Allah SWT, betapa agungnya Allah SWT, betapa perkataan pun tak ada nak sebut kan. Tapi bila kita fahamnya itu, kita dapat bayangkanlah apa yang saya cuba sampaikan. Dan inilah yang bila kita baca, kita benar-benar mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah juga daripada sebarang kekurangan. Bila kita lakukannya dengan penghayatan, inilah yang akhirnya akan menyebabkan syaitan lari, jin lari. Orang yang kena rasuk dengan sihir pun, jin yang menyebabkan sihir tu pun lari. Orang yang kena rasuk ke apa ke yang lari. Sebab bila dibaca dengan kefahaman, dengan penghayatan. Jangan baca saja Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sambil baca sambil itu takut duk cari mana ada hantu ke, ada jin ke, duduk kat teruk ke mana ke kan. Itu maknanya dia sendiri tak yakin dengan apa yang dibacanya. Baik, demikianlah secara ringkas, huraian ringkas, tafsiran ringkas tentang ayatul kursi. Moga-moga dengan itu tuan-tuan dan puan-puan dan juga saya, apabila kita membacanya, baik sebagai zikir selepas solat fardu, baik sebagai zikir sebelum tidur, baik sebagai zikir pagi dan petang, baik sebagai zikir pada bila-bila masa secara mutlak. Okey, kita benar-benar menghayatinya, kita benar-benar memahaminya, dan kita benar-benar dapat merasai kenapa ayat inilah yang disebut sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Okey, jadi saya rasa itu sajalah ulasan ringkas, huraian ringkas terhadap ayat ini. Kita berjumpa dalam video seterusnya nanti, insya-Allah, membicarakan tentang bid'ah pula yang berlaku kepada zikir yang kelima ini. Kita jumpa lagi nanti, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.